Baik, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mengutamakan untuk mansuhkan ujian penilaian sekolah rendah UPSR mulai 2021 sementara pentaksiran tingkatan 3 PT3 bagi tahun 2021 pula dibatalkan. Dan Menteri Kanan Pendidikan Dato' Razif Jidin dalam satu kenyataan juga memaklumkan tiada perpisahan ganti bagi ujian murid tahun 6 itu dan sebaliknya jelas Razi fokus utama kementerian ketika ini adalah untuk memperkasakan pentaksiran berasaskan sekolah dan pentaksiran berasaskan sekolah khusus PKSK bagi murid yang berhasrat memasuki sekolah berasrama penuh dan sebagainya. Selari dengan pemansuhan UPSR, Razi berkata pentaksiran alternatif sekolah rendah PASR juga dimansuhkan dan kita nak minta pandangan daripada bekas Ketua Pengarah Pendidikan sendiri susulan pemansuhan ini. Kita akan bersama dengan Tan Sri Alimuddin Muhammad Dom. Selamat pagi Tan Sri, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Tan Sri, melihat kepada perkara ini, reaksi awal Tan Sri mengenai pemansuhan UPSR, adakah ini dilihat sebagai satu langkah yang tepat pada ketika ini? Ya, sebagaimana yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan, ya, pemansuhan UPSR ini saya rasa memang wajar sekali lah. Ini ada kaitan yang rapat ya dengan pandemik COVID-19 ni. Sebagaimana kita tahu, lebih daripada setahun ya, pelajar-pelajar tidak dapat datang ke sekolah ya. Dan akhir-akhir ini pula banyak sekolah terpaksa ditutup. Jadi sudah tentulah pembelajaran pelajar-pelajar agak tergendala. Yang keduanya, sistem pendidikan kita memang telah lama ya dibincangkan ya untuk tidak memberikan tumpuan kepada UPSR. Kerana seolah-olah pendidikan ini hanya untuk UPSR. Kalau kita lihat ya, definisi pendidikan itu ialah untuk memberikan ilmu pengetahuan, membentuk sahsiah dan juga untuk menjadikan ya pelajar-pelajar ini sebagai seorang yang serba boleh, mempunyai kebolehan dan bakat untuk dikembangkan bakat mereka. Jadi kalau kita tumpukan kepada UPSR saja sudah tentulah tidak tepat dengan definisi pendidikan itu sendiri. Dan apa yang diperkatakan oleh ibu bapa sekarang ni ialah penilaian anak-anak mereka. Sebenarnya penilaian itu memang telah lama diadakan di sekolah ya dalam bentuk PBS tu ya. Pentaksiran berasaskan sekolah. Tetapi disebabkan tumpuan kepada UPSR, PBS ini tidak mendapat tempat sangat ya. Kerana PBS ini tidak diberikan sijil sebagaimana diiktiraf oleh sijil UPSR oleh Kementerian Pendidikan. Sedangkan PBS ini saya rasa lebih mempunyai kebolehan ya untuk mentaksir pelajar dengan lebih tepat ya kerana dia diadakan sepanjang tahun ya. Dan sebagaimana kita tahu semua pelajar-pelajar menduduki ujian mingguan ada, ujian bulanan, ujian pertengahan tahun, ujian akhir tahun, semua ni ialah untuk menilai pencapaian pelajar. Jadi saya rasa dengan pemansuhan ini ibu bapa tidak perlu bimbang ya kerana penilaian anak-anak mereka itu masih terus diadakan tetapi lebih kepada penilaian oleh guru-guru dan pihak sekolah sendiri. Saya rasa itu lebih tepat lagi ya dari segi ukuran ya tentang keupayaan anak-anak kita di sekolah. Dan Tan Sri, adakah dalam masa yang sama Tan Sri melihat guru-guru cukup bersedia menukar mentaliti ini, mentaliti mempersiapkan pelajar ke arah peperiksaan kepada mentaliti baru memperkasakan pelajar dengan PKSK? Ya, saya rasa tidak menjadi masalah besar kerana semua guru ya telah pun melaksanakan penilaian tersebut. Misalnya kita sudah ada PBD ya, pentaksiran bilik darjah. Kemudian kita ada PAJSK ya, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum, dan juga ada PPSI ya, pentaksiran psikometrik. Semua pentaksiran ini telah pun dilaksanakan oleh guru-guru kita di sekolah ya. Dan rekod-rekod pelajar itu memang ada ya. Jadi kalau misalnya sesiapa nak melihat bagaimana anak-anak bertingkah laku di dalam bilik darjah misalnya, dia seorang yang menepati masa, teratur,
bekerjasama dengan rakan-rakannya, boleh kita lihat pentaksiran bilik darjah. Demikian juga PAJSK ni ya, aktiviti anak-anak dalam sukan, permainan, kelab, persatuan tu direkodkan ya di dalam pentaksiran itu. Ya. Jadi memang menjadi kebiasaan dan guru-guru memang telah melaksanakan ya pentaksiran ini di sekolah sejak sekian lama lagi. Jadi saya rasa tidak menjadi masalah apabila UPSR ini kita tiadakan ya, kita wujudkan pentaksiran yang sedia ada tu, tetapi kita akan highlightkan ya, inilah penilaian anak-anak kita di sekolah. Tan Sri, ada yang saya lihat di media sosial daripada kalangan guru-guru dan juga ibu bapa yang menyorakan sedikit kebimbangan apabila elemen persaingan itu dimansuhkan. Kita tahu UPSR ini ada yang berlumba-lumba dalam kalangan mereka untuk mendapatkan skor A dan sebagainya. Apabila elemen persaingan itu tiada dan adakah ini akan membuatkan ramai tertanya, adakah ini akan membuatkan pelajar-pelajar akan lemau dan sebagainya apabila mereka tak perlu bersaing sesama sendiri, bukanlah untuk mendiskriminasikan dalam kalangan pelajar itu sendiri, tapi elemen tersebut seakan-akan tiada, dan adakah selepas ini ada perkara-perkara lain yang boleh digantikan elemen tersebut untuk pastikan bahawa pelajar-pelajar juga terdedah kepada elemen persaingan tersebut supaya mereka akan dapat lebih berfikiran kritikal dan juga kritis. Ya, saya rasa elemen persaingan itu masih ada lagi. Ya. Misalnya katakanlah dalam mathematics ataupun sains, ya, pelajar-pelajar dia kena belajar bersungguh-sungguh. Ya. Kalau tidak, dia tidak akan dapat menjawab dengan baik soalan-soalan di dalam ujian yang diadakan di sekolah. Ya. Jadi mereka kena belajar. Ya. Bukannya UPSR ni dimasukkan seolah-olah pelajar sudah hilang semangat untuk bersaing, untuk belajar. Tidak, ya, masih rekod-rekod tu masih ada. Kalau ibu bapa nak tahu ya apakah pencapaian anak-anak mereka di dalam mathematics katakan, ya. Jadi boleh melihat laporan-laporan yang diberikan oleh guru. Kalau A misalnya dia dapat, sudah tentulah dia faham konsep-konsep, tahu cara menjawab. Tetapi kalau keputusannya D ataupun E, maknanya anak-anak itu tidak faham ya, ataupun tidak mengetahui secara mendalam sesuatu konsep yang diberikan. Jadi elemen penilaian ataupun macam peperiksaan itu masih ada lagi. Ya. Jadi kita tidak perlu bimbang. Malah pentaksiran berasaskan sekolah ni lebih luas lagi. Dia diadakan sepanjang tahun. Daripada awal tahun sampai hujung tahun, kemudian mungkin markah itu disatukan nanti. Jadi memberi peluang ya kepada anak-anak menunjukkan kebolehan mereka bukan saja di akhir tahun ya, macam peperiksaan berpusat yang sedia ada. Demikian juga anak-anak kita juga dinilai bukan dari aspek intelek saja, akademik saja. Mereka dinilai keupayaan mereka dalam sebagai kepimpinan misalnya, ya, bakat kepimpinan, dalam permainan, di dalam kelab, persatuan. Jadi ibu bapa tahu nanti, oh anak dia seorang yang aktif, mempunyai bakat semula jadi, dan dari sini nanti boleh dikembangkan lagi. Kalau anak itu bagus dalam permainan bola sepak misalnya, jadi ibu bapa nanti boleh meningkatkan lagi ya bagaimana nak masuk dalam kelab-kelab di luar sekolah dan sebagainya. Jadi penilaian berasaskan sekolah ni sebenarnya memberi ruang ya dan peluang kepada ibu bapa untuk mengetahui bakat yang ada kepada anak-anak mereka. Inilah sebenarnya fungsi pendidikan ya, untuk menjadikan ya seorang pelajar itu mempunyai keupayaan keseluruhan ya. Maknanya dikatakan dia bakat-bakat tadi dapat dikembangkan ya. Bukan saja dari segi intelek mereka, tetapi dari aspek-aspek yang lain ya. Jasmani, dari segi emosi dan rohani mereka.